Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, jadi kita sambung kita punya gerak gempur Lughatul Quran, iaitu kita sambung pada nombor 46 hinggalah nombor 65. Okay, jadi inilah dia. Dia kata apa arahan dia? Dia kata betulkan kata isyarat tersebut ataupun kata tunjuk tersebut. Jadi kita ada 4 dekat sini. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Kita ada 4. Hadza kita tahu bahawa hadza ini untuk satu orang lelaki kan. Hadhihi pula untuk satu orang perempuan. Dan hadza hadhihi ini bermaksud apa? Bermaksud ini. Sebagai contoh awak nak kata dekat sini ada ustaz. Jadi hadzal ustaz. Kenapa ustaz hadzal? Sebab hadza tu lelaki. Ustaz kan lelaki. Ustaz bukan perempuan. Okey, kemudian hadhihi perempuan. Hadhihi tu perempuan untuk satu orang. Zalika pula, zalika adalah untuk satu lelaki. Tilka adalah untuk satu perempuan. Sama ustaz macam atas. Tidak, kerana apa? Zalika dan tilka ini bermaksud itu. Kalau ini kita akan gunakan untuk benda yang dekat. Ini pen, ini pensel, hadir dengan kita. Kalau kita nak cakap benda tu jauh, kita akan gunakan itu. Contohnya itu Syazwani. Jadi kita akan gunakan tilka Syazwani. Sebab kita nak cakap itu kan. Kalau kita nak cakap itu Syazwan, kita akan gunakan zalika Syazwan. Kenapa kena zalika? Sebab Syazwan tu lelaki. Ke Syazwan perempuan? Mana satu ni? Kalau yang perempuan Syazwani. Betul. Ada I dekat hujung. Perempuan Syazwani, Syazwan lelaki. Macam sama kan? Syazwan, Syazwani. Saja je gurau-gurau. Okey. Manalah tahu ada jodoh. Ada jodoh. Okey, tak apa. Kita lupakan sekejap pasal jodoh tu. Okey. Okey, kita nak tengok soalan yang 46. Hadhihi. Kita nampak hadhihi ni adalah satu lelaki. Bila kita tengok satu lelaki dekat belakang ni kolamun. Satu lelaki. Hadhihi tu kan perempuan. Satu perempuan. Nampak dah tersilap dah. Syazwan lah ni. Okey, satu perempuan. Ini kan perempuan. Kolamun ni pula adalah lelaki. Satu lelaki. Boleh ke lelaki dengan perempuan ni dekat-dekat? Tak boleh. Haram. Jadi salah. Kita kena betulkan. Jadi bukan hadhihi. Sebenarnya adalah hadza. Awak tulislah hadza kolamun sampai habis Ustaz susah sikit. Ini Ustaz satu Ustaz tulislah. Kedua ni Ustaz nanti Ustaz tulis sikit je. Okey. Zalika. Zalika kita tahu satu lelaki. Kita tengok umun. Umun ni apa? Umun ni maksudnya ibu. Ibu awak lelaki ke perempuan? Perempuan. Cuba tengok sebelah. Ibu perempuan lah. Jadi lelaki ni salah. Kena betulkan. Bukan zalika tetapi adalah tilka. Inilah dia tilka. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini. Tilka. Tilka ni adalah perempuan. Kita tulis perempuan je lah. Okey, perempuan. Usfurun. Usfurun ni sebenarnya adalah tak silap ustaz burung. Usfurun. Jadi usfurun ni lelaki. Kenapa kita kata lelaki? Sebab apa? Sebab tak ada ta marbutah. Kalau ada ta marbutah, barulah dia perempuan kan? Tapi ni tak ada ta marbutah. Maka ini adalah lelaki. So, lelaki dengan perempuan tak boleh sama-sama macam ni. Jadi, kita kena tukar jadilah zalika. Sebab dia lelaki. Okay, seterusnya. Zalika baqaratun. Kita nampak dekat sini zalika baqaratun. Kita nampak ada ta marbutah. Jadi, ta marbutah ni adalah perempuan. Baqaratun ni sebenarnya adalah lembu. Okay, jadi, ta marbutah perempuan. Zalika lelaki. Jadi boleh ke lelaki perempuan? Tak boleh. Kena tukar jadi tilka. Kena tukar jadi tilka. Dan yang terakhir sekali kita nampak hadhihi ni adalah perempuan. Kursiyun. Adakah kat sini ada ta marbutah? Tak ada ta marbutah. Maka ini lelaki. Jadi lelaki perempuan tak boleh. Salah juga. Dia pun salah juga ni. Jadi ya hadza. Betul. Bagus. Inilah dia jawapan dia. Nak screenshot silakan 1, 2, 3, 4, 5. Okey.
Seterusnya, kita pergi soalan yang seterusnya. Ini pun Ustaz dah buat juga. Ustaz dah buat. Okay, jadi kita... Ustaz, screenshot. Yang atas. Nanti sekarang ni. Yang ni lah, kan? Yang tu, yang bawah tu. Oh, Yang bawah ni tak boleh. Bawah ni rahsia. Bawah ni rahsia. Rahsia? Bawah ni kena padam dulu. Mana boleh kan kita kena buat dulu sama-sama. Dah dapat dulu. Okay, kita nak buat sama-sama. Mana boleh dah ada jawapan. Tak boleh. Okay. Alamak, dapat dah hilang. Dia merajuk ni. Kejap. Okay. Ustaz nak terangkan dahulu. Kalau awak jumpa soalan ayat macam ni, dia suruh buat ayat. Kawin jumalan mufidah. Kawin ni maksudnya apa? Kawin ni bukan kahwin lah. Bukan kahwin-kahwin, bukan. Kawin ni maksudnya bina. Bina. Okay, bukan bini. Bina ayat. Bina ayat yang bermanfaat. Mufidah ni yang berfaedah. Maksudnya ayat tu ada makna. Ayat tu ada maksud. Okay, untuk jadikan ayat, paling kurang mestilah 2 kalimah ataupun 2 perkataan kena ada. Jadi yang awak nampak dekat sini, qalamun. Awak nampak qalamun. Qalamun ni perbuatan ke kata nama? Qalamun ini adalah kata nama. Kenapa kita cakap kata nama? Sebab dekat hujung ini adanya tanwin. Nampak tak? Dekat hujung ni ada tanwin. Bila ada tanwin, ini adalah kata nama. Apa lagi tanda kata nama? Adanya alif lam dekat depan kalimah tu. Lepas tu dekat hujung dia ada tanwin. Salah satulah, sama ada alif lam ataupun tanwin. Salah satu ni ada, maka itu adalah kata nama. Macam tu. Okey. Jadi kita tahu, ni kata nama. Lepas tu kita nampak, ini tak ada ta marbutah, maka ini adalah lelaki. Jadi kita tahu, bila kata nama, kita boleh je buat ayat yang mudah-mudah. Sebagai contoh, kita tak tahu qalamun ni apa. Tapi kita tahu benda ini adalah benda. Benda kan kata nama kan. Jadi bila benda, kita pun boleh buat ayat yang paling mudah, iaitu hadza qalamun. Hadza qalamun. Kenapa Ustaz gunakan hadza? Kerana kita tahu qalamun ni lelaki. Tak ada ta marbutah, kita gunakan hadza. Okey, sebenarnya qalamun ni maksudnya adalah pen. Jadi kita cakap hadza qalamun, ini pen. Betul tak ayat awak sebenarnya? Betul. Jadi ayat awak sebenarnya dapat markah. Okey, jadi tak ada masalah pun nak buat ayat macam ni. Kalaulah anda kata, sebenarnya boleh je kita buat ayat yang lebih baik lagi. Pen ini cantik, pen ini besar, pen ini panjang, boleh je macam tu. Tetapi sebabkan kita ni, alamak, kita dah tak ada idea. Kita dah kecanduan idea. Ketandusan idea. Kecanduan apa? Ketandusan idea. Ketandusan idea, kita dah tak ada idea lagi. Jadi kita pun ambil daripada atas ni. Kat atas ni ada haza, hazihi, zalika, tilka lah. Kita pun masukkanlah haza qalamun. Maksudnya ini pen. Dah jadi ayat dah. Betul tak? Betul. Macam tu. Okay, Ustaz. Jadi, apa dia? Nanti kalau Ustaz yang tulis yang tu kan, nanti Ustaz jauhkan sikit, saya nak screenshot. Boleh. Ini Ustaz pun paste balik. Tadi kan Ustaz dah ni, Ustaz paste balik. Ustaz saja je nyorokkan. Inilah dia tadi kan. Kalau lama yang ni padam balik. Saja je. Yang ni letak balik. Sekejap. Bersihkan balik. Jadi inilah jawapan dia. Awak boleh buat hadza qalamun, hadza daulabun. Ini semua. Okay, Ustaz nak balik. Ini dia. Awak boleh buat ayat macam ni. Betul tak? Betul. Ada markah? Ada markah tak? Ada markah. Andai katalah ini 2 markah kan. Okey. Satu ni 2 markah. Pertama sekali awak akan dapat 2 markah. Bila dia tengok, alamak, murid ni gunakan yang samalah. Dia akan bagi markah juga, tapi dia akan mungkin bagi 1 ataupun 1,5. Sebab dia tak boleh salahkan. Sebab ayat awak ni betul. Cuma awak gunakan yang sama. Ini dah haza guna lagi. Jadi dia tolaklah markah sikit. Kemudian bawah ni dia gunakan hazihi. Hazihi lain. Jadi dia boleh bagi. Okey, bagilah 2 markah. Tilka. Okey, bagilah 2 markah. Zalika. Okey, bagilah 2 markah. Makanya awak tak dapatlah markah penuh. Tetapi awak dapat 9,5 markah. Banyak tu. Kan? Per 10. Daripada awak kosongkan,
alamak bahagian ni susah lah nak kena bina ayat, jadi awak kosongkan. Bila awak kosongkan tak dapat markah, tapi awak tulis macam ni dah dapat markah. Sebenarnya mudah sebenarnya nak buat ayat. Tapi tak apa, nanti gerak gempur set 3, set 4 kita akan belajar macam mana nak buat ayat yang lebih baik, yang lebih bagus. Tapi inilah paling sekurang-kurangnya. Kalau awak kata, ish, susahlah buat ayat, tak, sebenarnya senang macam ni je. Tapi ini ayat untuk kata nama sahaja ya, bukan perbuatan. Kalau perbuatan nanti kita akan tengok lagi soalan yang lain. Nanti kita boleh buat lagi. Okey, dah screenshot dah? Dah. Okey. Ustaz. Nanti kalau dah habis gerak gempur 4 kan, nanti naik sekolah dia ulang balik gerak gempur 1. Boleh juga kalau kita nak ulang balik. Tapi nanti kita buat macam biasa-biasa je lah. Kuis-kuis je. Kuis santai-santai. Santai-santai, ada hadiah. Nanti siapa... apa dia? Kuis dalam handphone ke? Oh, sebab awak kata naik sekolah. Kalau naik sekolah tu lah. Naik sekolah berjumpa tu. Tapi tak tahu lah betul ada ke tak naik sekolah berjumpa tu. Sekolah berjumpa. Kalau naik sekolah berjumpa tu tunggu fasa 4. Barulah kita boleh berjumpa semula. Okey. InsyaAllah doa-doakanlah, okey. Dapatlah kita sekolah macam biasa. Okay, macam ni tak best. Okey, jom kita tengok sama-sama. Yang ini pula, ini dia surah Ratib. Ratib ni maksudnya apa? Ratib ni maksudnya susun. Susun. Ratib ni maksudnya susun. Susun kalimah, susun perkataan ini. Alamak, dah ada jawapan dah kan? Okey, jadi Ustaz tinggal terangkan je lah. Jadi yang pertama adalah yaqra'u, Quran, huwa. Jadi macam mana kita nak susun? Pertama sekali kita kena susun KN. Ustaz, KN ni apa? KN ini adalah kata nama. Lepas tu kita kena susun yang kedua adalah P. Ustaz, P ni apa? P ni adalah perbuatan. KN kemudiannya adalah KN lagi. KN ni apa? KN ni adalah kata nama. Maksudnya mula-mula kena KN, kemudian P, perbuatan, kemudian KN lagi. Jadi dekat sini kita tengok yaqra'u. Yaqra'u ni kita tahu ini adalah perbuatan. Sebab kalau kata nama, Ustaz dah terangkan tadi, kata nama mesti ada alif lam ataupun dia ada tanwin dekat hujungnya. Ini barulah KN, kata nama. Kalau perbuatan, dua-dua ni tak ada. Okey, yaqra'u, perbuatan. Al-Quran. Al-Quran ada alif lam dekat depan. Maka dia adalah KN. Huwa. Huwa ni kita tahulah dia domer. Domer ni kata nama. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Kan? Kita dah belajar. Jadi kita pun baca dia, takkanlah dia ni dekat hujung. Dia dekat depan. Jadi tu yang kita letakkan. Huwa yaqra'ul Quran. Huwa. Ustaz tak tulis baris yaqra'ul Quran. Ustaz tak tulis baris okey. Inilah dia. Huwa yaqra'ul Quran. Kita susun ikut formula ni. Kata nama, perbuatan, kata nama. Okay, kita cuba yang kedua pula. Okay, kalau lah Ustaz Padam. Okay, Ustaz Padam. Jadi kita tengok. Nasyitun. Adanya tanwin. Maka ini adalah kata nama. Zalika. Zalika kata isyarat. Kata isyarat. Azizah dekat dapur rumah dia sambil makan keropok. Okey, zalika. Zalika ni adalah kata isyarat. Kata isyarat ni apa? Kata isyarat ini adalah kata nama juga. Okey, kita tengok tajirun. Tajirun ada tanwin dekat hujung ni. Maka ianya pun adalah kata nama. Alamak Ustaz. Ustaz kata nama, perbuatan, kata nama. Sebenarnya kalau macam ni sebenarnya lagi senang. Kita boleh susun zalika, ini adalah yang pertama. Sebab apa? Sebab kita tahulah kata isyarat ataupun domer tu kena benda yang pertama sekali. Jadi zalika awal dia. Yang ini nasyitun tajirun ni awak boleh susun mana-mana sebenarnya. Kalaulah awak tersalah susun, sepatutnya jawapan dia tajirun nasyitun. Tajirun dulu, tajirun nasyitun. Tapi kalau awak tertulis nasyitun tajirun, sebenarnya betul juga tapi dia tolak markah sikit. Tapi betul. Itu dia sebenarnya. Okey, kalau yang betulnya adalah mana ni?
Tajirun nasyitun 2. Yang ini 3. Pada waktu lihat dzalika tajirun nasyitun. Ini betul dapat 2 markah. Tapi kalau awak tertukar nasyitun, sebab Ustaz katakan kita boleh tuliskan. Kalau macam ni KN, KN. Oh ya, apa ni? Silap. KN, lepas tu KN, lepas tu KN. Maksudnya apa? Susunan dia lah. Kata nama. Jadi awak jika kedua tajirun, ketiga nasyitun. Andai kata awak tertukar 2 ni, alamak, nasyitun tajirun, dia akan bagi betul juga, tapi dia akan mungkin tolak 1 markah. Ataupun dia akan tolak setengah markah lah. Macam tu. Tapi betul sebenarnya. Itu yang sebenarnya senang bahasa Arab ni. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Kita nampak kat sini tatbahu. Tatbahu ada tanwin tak? Tak ada. Ada alif lam? Tak ada. Maka kita nampaklah dekat sini ia adalah perbuatan. Kat sini hiya. Hiya kita tahu domir. Domir ialah kata nama. Hiya ni maksudnya dia. Wa huma hum hiya huma hunna. Hiya kan? Arus ni ada alif lam. Maka ianya adalah kata nama. So kita susun ni lah. Hiya tarbahu arus. Macam tu. Okay. Kata nama, perbuatan, kata nama. Macam tu. Okay. Seterusnya. Kita nampak lagi kat sini. Ini pun special. Kata nama. Kenapa kata nama, Ustaz? Ini kan tak ada ni. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Tapi sebenarnya perkataan asalnya adalah kabir. Ra ni, alif nun ni adalah sebab apa? Sebab dia tambah dekat tu. Dia tambah dekat perkataan tu. Tu Ustaz nak cakap tu. Okey. Jadi inilah dia jawapan dia. Zanika asadani kabirani. Itu asadun singa. Itu singa besar. Berapa ekor? 2 ekor. Itu 2 ekor singa yang besar. Okey. Seterusnya. Masyhuruna tujarun ulaik. Ulaik ni pun kata isyarat. Ulaik. Jadi ulaik yang pertama, kemudian tujarun kedua, masyhurun yang ketiga. Ini dia Ustaz terus bagi jawapan lah kan. Okey, boleh. Okey, kita nak habiskan sikit lagi. 5 lagi soalan. 5 lagi soalan ni, alamak dah kantoi dah. Kejap. Kita nyorokkan sikit dulu. Alamak. Ini kita nyorokkan sikit dulu sekejap. Copy. Okey, dah delete dah. Okey, ini dia suruh apa? Ini dia suruh susun ayat tu. Susun. Dia suruh screenshot yang tadi tu. Yang tadi ni, atas ni. Nombor berapa Semua? Semua. Ya, Ustaz kecilkan. Alamak. Boleh dah ni. Okey. Dah. Okey, alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Okey, kita sambung balik. Okey, ini dia suruh apa? Dia suruh susun. Jadi dia suruh susun apa dia? Aktiviti pada pagi hari. Jadi kita nampak gambar pun kita dah boleh tahu. Jadi pagi-pagi kita akan buat apa? Kita akan bangun pagi dululah. Jadi ini nombor 1. Kalau kita tak faham maksud tapi kita tengok gambar pun kita dah tahu kan. Kalau maksud dia qama ni maksudnya bangun. Muhammad bangun minan naum pada awal pagi. Daripada tidur pada awal pagi. Muhammad bangun daripada tidur pada awal pagi. Ataupun Muhammad bangun tidur di awal pagi. Ini nombor 1. Lepas bangun biasa kita buat apa? Kita mandi. Ini nombor 2. Kemudian summa yaghtasilu, dia mandi, wa yatawaddau, dan mengambil wuduk. Kemudian lepas ambil wuduk, lepas mandi, dia pun solat berjemaah, solat subuh. Jadi kita bangun, kita solat subuh dahulu. Okey. Yusalli, kemudian dia solat subuh jamaah, secara berjemaah.
Kemudian lepas solat subuh, dia terus pergi sekolah ke? Tidak. Dia bagi makan dulu sarapan. Ini dia nombor 4. Ini nombor 4. Jadi, summa yuftira. Kemudian dia bersarapan ma'a usratihi. Bersama keluarganya. Okey. Okay. Dan akhir sekali barulah dia pergi sekolah. Okey. Nombor 5. Jadi wa ba'da, dan kemudian dan selepas itu zalika yadhhabu, dia pergi ilal madrasah, ke sekolah. Dan selepas itu dia pergi ke sekolah. Jadi kita nampak gambar pun kita dah tahu tanpa kita tahu maksud dalam bahasa Arab ni kan. Itulah dia. Okey. Jadi susun dekat bawah ni. Ustaz pun tulis nombor je. Katanya awal tulislah penuh apa ayat dia Tulis apa ayat dia kat atas tu. Nak screenshot boleh screenshot yang ni. 2, 5, 1, 3. Ni 5 tau ni. Terpanjang pula. Ustaz betulkan lah. Ni 5 ni. Okey. Alhamdulillah selesai. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan gerak gempur ni?